Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna Rabbi yassir wa la tu'assir wa karim khair. Kita baru ni sampai ke muka surat 969 969 bawah tu, baris yang ketiga daripada bawah. Sebenarnya kita masih duduk bincang tentang bab waktu sembahyang dan kelebihannya. Itu sudah pun dibincangkan minggu-minggu lepas. Cuma yang tak ada lagi berkenaan dengan tajuk tu, apa kena-mengenanya dengan tajuk ni. Ayat yang Imam Bukhari kemukakan di dalam tajuk tu, apa kena-mengenanya, iaitu inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Lepas tu dia kata muwaqqatan waqqatahu 'alaihim, Allah menentukan waktunya atas mereka. Jadi sembahyang itu, sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Imam Bukhari kata Allah menentukan waktunya atas mereka. Yang menentukan waktu ni ialah Allah, bukan mana-mana saja. Tidak gitulah. Dan ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga waktu sembahyang itu. Kita tengok muka surat 969 tu, ayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di atas itulah yang dijadikan asas oleh Imam Syafi'i tentang kewajipan menjaga waktu sembahyang dalam apa hal sekalipun. Dalam apa hal sekalipun kena jaga. Imam Bukhari pegang dengan hak ni, ayat ni lah. Imam Syafi'i pegang dengan ayat ni lah. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Beliau berpendapat dalam keadaan perang memuncak dan tiada peluang langsung untuk seseorang berhenti bersembahyang, ia tetap berkewajipan mengerjakan sembahyang dalam waktunya. Itulah Imam Syafi'i kata. Tetapi Imam Bukhari dan Malik berpendapat dalam keadaan seperti itu sembahyang boleh diperlewatkan walaupun sampai terlepas waktunya. Alasannya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Khandaq, di mana baginda telah ketinggalan sembahyang asar kerana kesibukan menghadapi musuh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, anna Umar bin Al-Khattab jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams faja'ala yasubbu kuffar Quraisy qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-'asr hatta kadat asy-syams taghrub qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha faqumna ila buthan fatawadda'a lis-salah wa tawadda'na laha fasalla al-'asr ba'dama gharabat asy-syams thumma salla ba'daha al-maghrib. Bermaksud sesungguhnya pada hari Khandaq Umar datang sambil memaki orang-orang kafir Quraisy selepas terbenam matahari. Kata beliau, wahai Rasulullah, saya telah terlepas sembahyang asar. Nabi SAW bersabda, demi Allah saya juga tidak sempat mengerjakannya, yakni dalam waktunya. Maka kami pergi ke Buthan. Di situ Rasulullah SAW berwudu untuk bersembahyang. Kami juga turut berwudu untuknya. Lalu baginda SAW bersembahyang asar selepas terbenam matahari, kemudian bersembahyang pula maghrib selepasnya.
hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain seperti yang tertulis di situ. Di dalam sesetengah riwayat bahkan tersebut dalam peristiwa Khandaq itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlepas 4 sembahyang fardu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengqadakkan kesemuanya dalam waktu maghrib. Ini ceritanya ada perbezaan pendapat dalam masalah sembahyang dalam waktu ni, jaga waktu ni. Imam Syafi'i kadang pegang dengan ayat yang Imam Bukhari kemukakan dalam tajuk ni, kadang dia pegang dengan waktu kemah. Dalam keadaan lagu mana pun tak boleh. Dalam keadaan lagu mana pun tak boleh. Ini mana kalau tengah perang, tengah hebatlah kita kata, pun kena sembahyang dalam waktu, kena sembahyang. Lagu mana nak sembahyang, tu tak apalah, tu cara mana tu, tu dalam apa dia, salatul khauf ke apa, ada diterangkan maksudnya lagu mana salatul khauf. Kalau tidak dalam keadaan itu, sehingga dikatakan kalau seseorang tu disalib, tengah disalib, tak boleh nak apa dia kena sembahyang dalam waktu. Siapa begitu? Teringatlah, saya masa remaja dulu baca juga buku Ahmad Shalabi. Dia kritik ni, dia tak setuju dengan Bukhari. Apalah siapa lagu tu Islam, dia kritik dalam buku dia Al-Mujtama'ul Islami, Masyarakat Islam. Dia sebut apalah siapa begitu sekali menyusahkan dalam Islam. Takkanlah siapa kau perekat tu, makna seseorang tu terikat lagi dengan sembahyang, nak kena menyusah gitu mah. Itu yang dia kata. Sebenarnya dalam masalah ni ada khilaf. Pada masa tu kita tidak mengaji jauh ke khilaf-khilaf ni, cuma iyalah, seorang imam dikritik oleh seorang tokoh yang lain. Tapi kemudiannya setelah mengaji kita dapatilah seperti di sinilah yang saya tulis ni. Misalnya Imam Bukhari dan Imam Malik mengatakan tak apa dalam keadaan itu. Bahkan tak bolehlah sembahyang tu, tak boleh sembahyang, tak apa, kelewat sampai lepas sembahyang pun, lepas waktu pun tak apa, sampai kena qada lah, qada tu kena tu semua kata gitu. Tapi tak apa, sebab nak sembahyang lagu mana, tentu tidak ada khusyuk. Mungkin adalah keadaan kita terleka, terlalai, jadi kena serangan musuh dan boleh mati. Tidaklah sampai menyusahkan sampai begitu. Nak jaga waktu, kata jaga waktu pun, maksud jaga waktu tu dalam keadaan biasa lah, dalam keadaan biasa. Dalam keadaan tidak biasa, kita ada dalil yang lain. Jangan pegang waktu saja kemah keming. Inilah Imam Bukhari dia pegang dengan kata peristiwa Khandaq. Peristiwa Khandaq tu perang Khandaq lah, orang panggil juga perang Ahzab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya diserang oleh kumpulan musuh yang berpakat lah, orang kafir macam-macam puak tu pakat serang Madinah. Dalam peristiwa itulah digali parit sekeliling Madinah tu. Itulah Khandaq, peristiwa Khandaq. Jadi dalam peristiwa ni Nabi SAW telah tertinggal sembahyang asar, tak ada sembahyang asar. Sayyidina Umar maki dia, nak marah terlajak ke orang-orang kafir Quraisy ni, dengan sebab mereka lah tak ada nak sembahyang asar, dia terlepas sembahyang asar. Nabi SAW kata, dia pun gitu juga, terlepas juga. Bukan makna awak saja, saya pun lagu tu juga, terlepas juga, nak ada. Ini kalaulah tak boleh, kalaulah tak boleh, apa kita kata, tak sembahyanglah dalam waktu tu, macam mana Nabi SAW melepaskannya? Macam mana? Cuma mungkin ada pihak yang kata semasa tu tidak turun lagi hukum sembahyang khauf tu, sembahyang dalam keadaan takut tu. Tetapi mengikut setengah-setengah ulama tidak begitu. Tidak begitu, bahkan turun dah. Jadi itu masalah khilaf jugalah, masalah khilaf juga. Lepas tu pergi sembahyang lah, qada. Sembahyang apa dulu? Asar dulu, dalam waktu maghrib. Lepas tu baru sembahyang maghrib. Berdasarkan setengah-setengah riwayat,
Bukan satu sembahyang, bahkan 4 sembahyang hak tinggal. Mana dalam peristiwa tu sampai tinggal 4 sembahyang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qada. Semuanya pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib. Tapi oleh kerana riwayat itu kurang kuat, tidaklah kebanyakan ulama menjadikan dia tu sebagai dalil. Sebenarnya riwayat ni ada dalam Tirmizi gapo, riwayat Abu Ubaidah daripada ayahnya Ibnu Mas'ud. Tapi Abu Ubaidah tu dia mengikut ulama-ulama hadis tak ada menerima hadis daripada ayah dia, pasal dia kecil sangat lagi masa ayah dia meninggal dunia. Sebab tu ulama tak sepakat. Tapi setengah-setengah ulama kata dia beberapa hadis. Dia beberapa hadis terima daripada ayah dia. Dengan sebab itu ke mana-mana pun riwayat itu kurang kuat lah. Kurang kuat. Kalau kita mengambil kira Nabi SAW telah terlepas satu sembahyang, kalau terlepas 2 sembahyang, 3 sembahyang pun kira-kiranya dia akan buat gitulah. Dia akan buat gitulah kira-kiranya. Jadi ini menunjukkan boleh dalam keadaan tergesa-gesa sangat. Dalam keadaan tergesa-gesa sangat. Misalnya kalau sekarang ni kalau kita naik kapal terbang lah misalnya, tu tak tunggu orang tu. Dia ya panggil nama kita tu kat habis lah. Misalnya mengesuk lah tu. Jadi kalau kita duduk katakanlah nak jaga waktu dalam keadaan lagu tu, jadi menyusahkan. Cuma jangan jadikan kebiasaan yang pergi lewat seorang tu apa. Gitulah. Jangan jadikan kebiasaan. Kalau keadaan tu berlaku dengan sendirinya, dengan kita tidak sengaja kan, maka tak apa. Kita boleh pelewat lah. Kita boleh pelewat, boleh qada. Begitu juga dengan keadaan-keadaan yang lain. Banyak keadaan-keadaan sekarang ni yang kita kata mendesak begitu. Tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Misalnya seorang doktor nak siapkan pembedahan yang boleh menyebabkan orang mati pada waktu. Takkan nak sembahyang nak tinggal pada masa tu, walaupun nak habis waktu. Biarlah terlepas waktu pun. Tapi kalau mengikut Syafi'i memang berat. Dia kena jaga juga waktu ke mana-mana. Mana ke mana, susah lah. Jadi kita mengaji hadis banyak kita nak kemudahan lah. Semua orang nak mudah kan. Tak tahu lah kalau ada orang nak susah, tak apalah. Waktu pun ada cara juga. Waktu pun ada cara juga. Jadi kalau hak mudahnya, kita tangguhkan lah. Qada sajalah. Dalam keadaan lagu tu, walaupun beberapa sembahyang pun kena qada, tak apa lah. Sebab itu keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak, orang boleh mati dengan sebab kita cuak, dengan sebab kita tangguhkan. Jadi tak apa dalam keadaan lagu tu. Berdasarkan riwayat inilah yang jadi asas ni. Inilah jadi asas. Walau bagaimanapun, hak asal dia memang waktu ni kena kita jaga benar. Tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Kalau ada pilihan, kita tak boleh lah siapa terlepas kalau ada pilihan. Kecuali kalau tak ada pilihan, terdesak sangat, adalah keadaan itu tak ada arah lah. Baru kita pergi kepada hadis. Hari ini masuk hadis. Sekali lagi lah baca. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل
huwa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta as-salah? Qala Urwah كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari telah bersembahyang lewat, ini lewat sedikit. Maka Urwah bin Az-Zubair masuk menemuinya, lalu menceritakan kepadanya bahawa Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an juga pernah pada suatu hari bersembahyang asar lewat sewaktu beliau di Iraq. Abu Mas'ud, iaitu Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, pun masuk menemuinya dan berkata, yakni kepadanya, apa ini wahai Mughirah? Bukankah engkau sememangnya mengetahui bahawa Jibril turun bersembahyang, yakni zuhur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut bersembahyang. Kemudian dia bersembahyang, yakni asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut bersembahyang. Kemudian dia bersembahyang maghrib. Bersembahyang saja dia sebut. Dalam kurungan tu kita buatlah. Nak suruh je lah. Berdasarkan riwayat lain lah. Maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut bersembahyang. Kemudian dia bersembahyang, yakni isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut bersembahyang. Kemudian dia bersembahyang subuh. Dia bersembahyang, yakni subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut bersembahyang. Kemudian dia berkata, yakni Jibril berkata, bersembahyang pada waktu-waktu inilah aku diperintah. Diperintah, yakni supaya menunaikannya denganmu atau supaya menyampaikannya kepadamu. Maka berkatalah Umar, yakni Umar bin Abdul Aziz, kepada Urwah, ketahuilah apa yang engkau ceritakan itu. Adakah Jibril yang telah menentukan waktu sembahyang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Urwah menjawab, begitulah Bashir bin Abi Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan daripada ayahnya. Seterusnya Urwah berkata, Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar ketika mana matahari, yakni sinar matahari masih berada di dalam rumahnya, sebelum bayang dinding rumah kelihatan, yakni sebelum bayang dinding rumah beliau kelihatan. Itulah hadisnya. Di dalam hadis ni ada beberapa perkara lah. Nombor satu sekali nak sebut, kadang-kadang ini dari segi kaedah meriwayatkan hadis lah. Kaedah meriwayatkan hadis. Cuba kita perhati hak Arab dia. Perhati hak terjemahan dia boleh juga. Sama lah. Abdullah bin Maslamah, yakni Al-Qa'nabi, meriwayatkan kepada kami, katanya, saya membaca di hadapan Malik, yakni hadis yang diriwayatkannya daripada Ibn Shihab, dan seterusnya. Biasanya kita kata, kita jumpakan haddathana Abdullah bin Maslamah qala haddathana gitu ya. Dia kata qara'tu ala Malikin, qara'tu ala Malikin, mengisyaratkan kepada hak ni dia sendiri baca di hadapan Imam Malik. Kan kita sudah tahu asalnya istilah haddathana tu maksudnya hak tok guru baca. Anak murid ni meriwayatkan hadis hak tok guru baca, tok guru sampaikan. Anak murid dengar belaka, tok gurunya baca. Itu haddathana. Ni haddathana sini. Selagi kalau akhbarana tu anak murid baca, salah seorang lah daripada anak murid tu baca, ramailah ada dalam majlis tu. Itu maksud akhbarana.
Tok Guru dengar. Kalau akhbarani seorang. Seorang maknanya apa ni, yang baca tu, yang ada dalam majlis tu, tak ada ramai lah pelajar. Supaya juga haddatsani. Kalau haddatsani Tok Guru baca, anak murid seorang, bukan ramai. Begitu. Tapi ini berbeza dengan hak lain. Sebab dia kata qara'tu ala Malikin, saya baca di hadapan Imam Malik. Riwayat dia lah, riwayat Imam Malik daripada Ibnu Syihab. Mana dia tahu dah hak tu, mana ada dalam kitab. Yang ni ada dalam kitab Imam Malik dah, dia baca. Bukan orang lain baca. Kalau tidak, boleh jadi orang lain baca. Dia boleh kata haddatsana juga, akhbarana juga. Tapi bila kata qara'tu ala Malikin, dia nak ayat dia sendiri baca. Ini lebih khusus dan lebih meyakinkan lah. Lebih meyakinkan. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, anak murid Imam Malik yang masyhur, dan dia ada nuskhah Muwatta' dia sendiri. Nuskhah Muwatta' dia sendiri. Nuskhah Muwatta' biasa ni tersebar rata ni, itu nuskhah Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi. Itu biasa. Disebar secara meluas. Sebenarnya dia banyak nuskhah Muwatta' itu, sebab anak murid dia ramai. Antaranya nuskhah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Nuskhah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Jadi hak ni sebenarnya ada beza sedikit sebanyak dengan yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya daripada Imam Malik. Ada beza. Bahkan riwayat di dalam nuskhah dia tu lebih banyak bilangan, jumlahnya, daripada nuskhah Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Dan dia seorang yang dipercayai dalam Bukhari, dalam gapo pun ada ambil daripada dia ni. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni masyhur. Misalnya hak ni, ada beberapa tempat dalam riwayat ini berbeza daripada apa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Masmudi dalam Muwatta' Imam Malik yang tersebar dengan meluas. Ada beberapa tempat berbeza. Dari segi lafaz dia tu berbeza. Dari segi jumlah hadis tu perkara yang lain. Dari segi lafaz dia tu berbeza. Sebab kalau kita tengok kitab Muwatta' Imam Malik, hadis yang pertama, mula-mula sekali, hadis ni Imam Malik kemukakan. Hadis ni. Tetapi yang dibaca umumnya itu berdasarkan riwayat Yahya bin Yahya, hak dicetak. Jadi dalam tu mula-mulanya riwayat daripada Yahya bin Yahya, daripada Imam Malik tu lah. Hak ni Abdullah bin Maslamah, anak murid dia juga, ada Muwatta' dia juga. Dia ada beza. Misalnya di sini dia sebut wa huwa bil Iraq. Wa huwa bil Iraq, ketika Mughirah bin Syu'bah tu berada di Iraq. Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi, wa huwa bil Kufah, ketika dia berada di Kufah misalnya. Itu antaranya tempatnya situ beza. Dan ada lagi beberapa tempat yang lain ketika berada di Kufah. Walaupun Kufah tu memanglah termasuk dalam Iraq, tapi lafaz dia tu tidak sama. Tidak sama. Memang Kufah tu Iraq lah juga. Ketika dia berada di Malaysia misalnya, kita kata Hafsah tu kata ketika dia berada di Kelantan. Kelantan tu memang dalam Malaysia juga, tapi dia lebih khusus, lebih sempit. Dia ada beza sini pada beberapa tempat. Antaranya di situlah. Jadi Imam Malik kemukakan hak ni mula-mula sekali, hadis ni dalam Muwatta' dia. Tujuan dia masing-masing ni ada. Saya sudah sebutkan ni hikmat ni apa. Pengarang kitab-kitab hadis ni tidak serupa. Orang ni start gini, orang ni start gini, kitab dia start dengan bab ni tak serupa tu. Ada sebab-sebabnya. Umpamanya kalau boleh tengok dalam ni syarah Bukhari, kalau kita buat ni ada dalam yang pertama tu, boleh tengok situ apa sebabnya.
Sebab ada royak pula ulang banyak kali. Tak perlulah. Tengok situ. Daripada Ibn Shihab, Imam Malik ambil daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, namanya Muhammad bin Muslim, bahawa Umar bin Abdul Aziz, kita sebut khalifah, pada ketika peristiwa ni berlaku dia bukan khalifah. Tapi kalau sebut khalifah tu baru orang maklum sikit, Umar bin Abdul Aziz. Tapi hak sebenarnya seperti yang disebutkan di dalam hadis ni tak ada khalifah tu. Sebab tu kita buat dalam kurungan. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam, iaitu datuk dia lah. Datuk kepada Umar bin Abdul Aziz. Bahawa Umar bin Abdul Aziz, ada nota di situ berdasarkan riwayat ni setakat tu. Tapi kalau kita tengok riwayat-riwayat lain, seperti kata Hafiz Ibn Hajar, di sini terdapat sedikit tambahan berdasarkan riwayat At-Tabarani, iaitu semasa beliau menjadi gubernur Madinah. Ketika dia jadi gubernur Madinah di zaman pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi kira peringkat cucu belakang lah dia kepada Marwan tu. Dia ada tambahan, bukan ketika dia jadi khalifah ni peristiwa ni berlaku ni. Jadi untuk kita tahu bila ni peristiwa ni berlaku, ketika dia pernah jadi khalifah, dia pernah jadi gubernur. Jadi kita tengok riwayat yang lain. Bila tengok ini ketika dia jadi gubernur di Madinah, dan di Madinah lah berlaku peristiwa ini, bukan ketika dia jadi khalifah. Sebab berdasarkan banyak riwayat, selepas ni Umar bin Abdul Aziz dia jaga betul waktu sembahyang dia. Dia jaga, gomo lah, jaga. Bahkan dia tentukan satu tanda atau suruh orang bagi royak kepada dia bila masuk waktu tu dengan tepat tu. Bagi peringatan kepada dia, takut dia tu lalai kau gapo sampai begitu. Selepas peristiwa ni, bila dia ditegur oleh Urwah bin Az-Zubair. Pada suatu hari telah bersembahyang lewat. Saya tambah dalam kurungan tu sedikit, padahal tak ada sedikit. Ambil mana? Tengok bawah nota tu. Berdasarkan riwayat Al-Laits daripada Ibn Shihab Az-Zuhri di bawah bab zikril malaikah, di dalam Sahih Bukhari ini juga tersebut sembahyang yang dikerjakan Umar bin Abdul Aziz lewat sedikit itu ialah sembahyang asar. Dalam riwayat ni tak sebut sembahyang apa. Dan lewat tu lewat setara mana, tak ada sebut. Kita kena tengok riwayat lain. Dalam Bukhari ni sendiri, hak ni Imam Bukhari ambil daripada Imam Malik kan, melalui Abdullah bin Maslamah. Ada satu lagi riwayat, bukan daripada Malik, tapi daripada Al-Laits bin Sa'ad. Dalam riwayat tu, Laits itu pun ambil daripada Ibn Shihab juga, supaya Imam Malik lah, sama-sama seru lah kita kata dengan Imam Malik. Jadi Al-Laits bin Sa'ad ni imam orang-orang Mesir. Kalau orang Mesir zaman itu, dia lah imamnya. Jadi kebanyakan orang ikut dia. Al-Laits bin Sa'ad, di mana orang hebat lah, tidak kurang kedudukannya itu daripada kedudukan Imam Malik, sama-sama mujtahid. Di bawah bab mana? Bab zikril malaikah. Di dalam Sahih Bukhari ini juga tersebut hak Umar bin Abdul Aziz sembahyang lewat tu ialah sembahyang asar. Perkataan sedikit di dalam kurungan itu juga ditambah penulis berdasarkan riwayat yang sama. Dalam riwayat itulah ada sebut sedikit itu. Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan bahagian berkenaan daripada teks riwayat tersebut. Anna Umar bin Abdul Aziz akhara al-asra syai'an. Syai'an itulah, ambil situ, bukan lewat benar. Nama kat kita kata Umar bin Abdul Aziz Umar yang lewat juga. Jadi lewat tu setara mana? Nama kita buat dalih tu nak ikut tu, buat alasan tu. Kena tengok lain. Dalam riwayat yang lain memang jelas sebut dia lewat sikit.
Bukan lewat banyak. Lewat tu lewat sikit tu maksudnya daripada waktu yang mustahab lah, waktu yang molek, yang afdal. Lewat daripada waktu put good. Bukan lewat tu sampai tinggal, sampai lepas waktu. Tidak sampai setara tu. Tak ada lah sampai setara tu. Maka Urwah bin Az-Zubair masuk menemuinya. Masuk sekali, jumpa sekali. Ini Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Urwah, ibunya ialah Asma binti Abi Bakar, anak pada Abu Bakar. Jadi ni cucu dia lah. Urwah bin Az-Zubair. Zubair tu Zubair bin Al-Awwam, salah seorang sahabat 10 lah, sahabat yang masyhur. Mak dia ialah Asma. Asma anak pada Abu Bakar, kakak kepada Aisyah. Jadi maknanya dia ni cucu Sayyidina Abu Bakar juga, ikut ibu lah. Urwah bin Az-Zubair masuk menemuinya, lalu menceritakan kepadanya bahawa Mughirah bin Syu'bah juga pernah pada suatu hari bersembahyang asar lewat sewaktu beliau di Iraq. Asar juga. Hak ni pun asar juga. Lewat setara mana? Kira-kiranya lebih kurang ni lah juga, di Iraq. Mughirah bin Syu'bah pada ketika itu dalam nota tu menjadi gubernur di Iraq di bawah khilafah pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Jadi kita kata khilafah, di bawah khilafah. Khilafah tu maksudnya pemerintahan cara khalifah. Khilafah sebab pemerintahan cara presiden, pemerintahan cara beraja, dan pemerintahan macam-macam lagi lah. Pemerintahan cara bangsawan dan sebagainya. Jadi hak ni khilafah. Inilah cara, biar kita tahulah. Lama kan tak tahu lagi istilahnya pemerintahan Islam hak sebenar tu, biar kita ada dalam gambaran kita. Gapo dia sistem pemerintahan khilafah namanya. Hak itulah hak paling molek. Hak itulah hak ideal lah kita kata. Kalau kita nak menegakkan negara apa gapo, dia kena siapa situ. Tak jauh lagi kalau ni asalnya situlah. Hak itulah orang panggil Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Maknanya bila kata khalifah tu, dia pakai sistem pemerintahan cara khilafah. Khilafah orang panggil. Hak ni pemerintahan Islam yang sebenarnya. Cara ni dia tidak ada kata berdasarkan keturunan ke, ada berdasarkan pemilihan umum, persetujuan rakyat, orang ramai. Lepas tu mengikut lagu mana cara itu panjanglah ceritanya. Jadi kita tidak nak bincang tu, cuma nak biasakan cara tu, penggunaan istilah khilafah. Khilafah. Bukan semua pemerintahan tu boleh dipanggil khilafah. Tapi dalam sejarah Islam ni banyak digunakan khilafah tu untuk sistem beraja pun. Macam khilafah Uthmaniyah, disebut khilafah, tapi hak sebenarnya bukan dah tu. Tapi Islam ni boleh terima, bukan makna kalau tidak betul-betul lagu ni tak boleh terima, tak sah. Tak. Boleh, cuma kita kena sedarlah bahawa itu tak sebenar tu. Tak sampai ke kemuncaknya. Bukan yang dituntut hak sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya iaitu sistem khilafah. Nak tahu sistem khilafah ni lagu mana? Tengok hak orang panggil Khulafa Ur-Rasyidun tu lah, mereka lagu mana, macam mana cara dia. Baca sejarah dia tu, kita akan jumpa. Mughirah bin Syu'bah pada ketika itu duduk di Iraq. Abu Mas'ud, yakni Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari pun masuk menemuinya dan berkata kepadanya. Jadi Urwah cerita, Abu Mas'ud iaitu Uqbah bin Amr al-Badri. Orang Arab ni kadang-kadang dia lebih biasa guna nama kunyah dalam bentuk kunyah daripada nama hak sebenar. Misalnya Abu Mas'ud, dia biasa gitu. Kalau orang tu ada anak, kalau tak ada anak pun kadang-kadang dia guna lagu tu juga. Abul Khair kau misalnya, Abul Khair, padahal dia tak ada anak, bukan Khair nama anak dia, rayaknya dia baik lah.
Orang baik. Dia selalu guna begitu. Abu Mas'ud, nama dia hak sebenarnya Uqbah bin Amr al-Badri. Semua Abu Hurairah, Abu Bakar dan lain-lain, semua tu kunyah belaka tu. Semua tu kunyah belaka. Kadang-kadang kita tidak tahu nama dia hak asal, hak sebenar. Jaranglah orang tahu. Sampai begitu sekali penggunaan di kalangan mereka. Tapi kita tak ada, bukan cara kita lagu tu. Tak apalah. Itu masalah cara aja. Cara. Dari satu segi molek juga buat lagu tu kan. Dari satu segi tak molek. Molek dari segi mana? Dari segi orang boleh tahulah nama anak dia, dan dia bangga, dia ada kaitan rapat anak dia tu dengan dia, ataupun yang paling menonjol di kalangan anak dia, hak tu dia bubuh. Jadi hak lain-lain pun cuba nak gitulah, cuba buat gitulah. Itu antaranya anak hak sulung, dia bubuh gitu juga. Sebab hak sulung mula-mula tak boleh anak lagi kan, lebih itulah. Jadi disebut kunyah tu berdasarkan anak hak sulung. Hak kurang moleknya dari segi mana? Boleh jadi hak lain-lain tu kecil hati lah, serati juga. Buat apa tidak sebut nama dia? Jadi sebut dengan sebab itu kadang-kadang satu orang dia ada beberapa kunyah. Dia ada beberapa kunyah. Satu orang ada beberapa kunyah. Jadi ada molek tak molek je lah. Jadi benda lagu ni tak perlu kita terikat lah. Kalau tak terikat pun tak apa. Tidak kata lebih molek secara mutlak gitu, tidak gitu. Apa ni? Terang kau ni bunyi. Kau tak bunyi? Tak terang? Terang dah? Terang dah? Panas pun panas hari ni segini. Tak apalah. Dia masuk tu, ni sahabat lah ni, sahabat Ansar. Dia masuk menemuinya dan berkata kepadanya, "Apa ini wahai Mughirah? Apa ni?" Lagu tu selalu sahabat-sahabat ni dia tegur selalu. Jadi Urwah tu tabi'in. Urwah tadi tabi'i, salah seorang tabi'in lah. Jadi dia pun tu lagu tu sahabat. Kalau tak kena, walaupun benda tu tak kena, tu bukanlah siapa ke peringkat tinggal hak wajib, siapa buat benda hak haram sikit je, tinggal hak afdal. Mana ini menunjukkan generasi awal dahulu sangat menjaga, ambil berat benda-benda hak lebih ni, hak afdal. Afdal tu pun bukan saja mana lebih, istimewa lah. Istimewa lah. Lagi ni sebab kita kata berah lah, berah. Hak berah hak biasa tu pun berah juga. Adakah ada berah hak mahal? Berah hak sedap, hak wangi. Jadi tentu kita nak tu. Jadi ni begitulah juga. Mereka sangat jaga benda-benda gini. Kalau kita jaga supaya beras ni, kalau sahabat-sahabat tidak, dia jaga benda-benda lagu ni. Tegur saya. Dah khalifah kau gabenda kau gapo kau, kena. Kena lah. Benda lagu ni. Jadi kita ni kadang-kadang orang buat tu, pemimpin buat tu, hak salah tu bukan atas benda hak afdal, memang salah. Mu tak tegur lagi. Tak tegur lagi. Jadi kalau kita kata tak boleh nak tegurnya igak selalu, dan mungkin ada saluran dia, kita ikut saluran tu lah. Ikut saluran dia, bukan dia tak boleh tegur langsung. Kalau tak boleh langsung pun, kalau ikut cara sahabat ni bukan lagu, dia akan tegur. Ikut jadi lagu mana pun. Itulah hak betul. Itulah hak betul. Bukankah engkau sememangnya mengetahui bahawa Jibril turun bersembahyang? Lepas tu seterusnya sebab tak dia lah. Jadi kamu tahu, muka tahu apa yang dah tahu tu, muka sama-sama sahabat kan, dah mu tahu tu apa yang lambat juga. Jadi dia marah.
Jadi Imam Bukhari nak ayat sini kena jaga waktu tu. Antara perkara yang termasuk dalam jaga waktu tu, jaga waktu yang afdal. Jaga waktu yang afdal. Sebab ke mana-mana pun kita rugi juga. Kalau lewat, rugi juga. Imam Bukhari nak ayat tu. Jadi waktu semaya ni waktu yang ditentukan oleh Allah. Dia ada permulaan dia, dan ada hujung dia. Hak nak kita buatnya semolek-moleknya di awal lah, menandakan kita bersungguh, gomo, menunjukkan kesungguhan kita tu. Lepas tu dia semaya beberapa 5 waktu tu lah, sampai ke akhirnya sembahyang subuh. Akhirnya sembahyang subuh. Rasulullah SAW turut bersembahyang. Kemudian Jibril berkata, bersembahyang pada waktu-waktu inilah aku diperintah. Bersembahyang pada waktu-waktu inilah aku diperintah, yakni supaya menunaikannya denganmu, atau supaya menyampaikannya kepadamu. Memang waktu dia tu panjang. Kalau maghrib, kalau asar, sampai jatuh matahari lah. Tetapi hak disuruh aku bersembahyang dengan kamu ni, masa ni. Tapi masa ni tu saja masa kan, awal lah, di awal lah. Itu hari pertama. Cuma dalam riwayat ni dia sebut 1 hari saja. Jibril tu turun mari jadi tok imam kepada Nabi SAW dalam 1 hari. Berdasarkan riwayat lain 2 hari. Jadi hari yang kedua tu Jibril sembahyang bukan di akhir waktu benar, di akhir waktu yang afdal. Akhir waktu yang afdal. Jadi bila lewat daripada waktu tu, tak molek lah. Sebab disuruh Jibril tu mari bersembahyang dengan Nabi pada waktu tu. Waktu tu, antara waktu tu, jangan lewat daripada tu. Itulah Imam Bukhari pegang, jangan lewat daripada tu, walaupun sah lagi. Tetapi hak disuruh Jibril sampaikan, mana molek lah buat pada masa ni, antara dua tu. Walaupun tidak sebut hujung dia tu pada hari yang kedua, tidak sebut, tapi dia termasuklah dalam hal tu. Bukan lewat tu maksudnya lewat daripada sampai tinggal terlepas waktu sembahyang tu, dah lewat daripada waktu yang afdal. Jadi kita kena tahu hadis ni kan dia banyak. Ada nama hadis Jibril, ada nama hadis niat, ada nama hadis macam-macam hadis. Hadis ini ada nota bawah tu. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril menjadi imam, atau hadis imamati Jibril. Dia terkenal dengan apa ni? Hadis ni, hadis Jibril menjadi imam. Ia memang tidak jelas menunjukkan beberapa perkara berikut ini. Hadis ni kalau nak kira banyak perkara tak jelas ni. Banyak perkara tak jelas. Bahkan kalau kita kata semata-mata ni, tak boleh nak buat dalil ni. Tak boleh nak buat dalil. Mungkin tahu kata dia Jibril tu orang bersembahyang sememangnya bahawa mengetahui bahawa Jibril turun bersembahyang zuhur. Lepas tu dia kata bersembahyang pada waktu-waktu inilah aku diperintah, yakni supaya menunaikan denganmu atau supaya menyampaikannya kepadamu. Sedangkan dia sembahyang tu dia ada had kan, ada awal, ada hujung dia. Mana ada sebut hujung di sini? Seolah-olahnya menampakkan Umar bin Abdul Aziz melewatkan tu sampai terlepas waktu. Padahal tidak begitu sebenarnya, lewat sikit je berdasarkan riwayat Bukhari sendiri di tempat yang lain. Jadi apa maknanya? Dia kata gini, kecualilah kalau kita kata hadis ni hadis yang ringkas. Memang kena kata begitu, hadis yang ringkas. Jadi gapo dia hak tidak jelas. Banyaklah antaranya. 1, Jibril turun ke bumi pada hari berikutan malam Isra' Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini tak jelas bila Jibril mari semaya lagu tu bila. Tak jelas. Selepas malam hak Nabi Isra' Mi'raj tu, keesokannya. Tak ada sebut gitu dalam riwayat ni. Jadi kalau tak ada sebut, kira-kiranya sementara Jibril nak mari tu, kita katakanlah seminggu ke 2 minggu ke, orang semaya lagu mana?
Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia semayang lagu mana? Zuhur, asar, apa tu nak tahu lagu mana? Tak jelas tu. Tu perkara pertama. Yang kedua, turunnya Jibril adalah untuk mengajarkan kepada baginda tentang waktu-waktu 5 sembahyang yang difardukan pada malam Mi'raj itu secara praktikal. Jadi Jibril tu turun nak mengajar waktu lah, nak mengajar waktu. Satu waktu tu dia akan royak lah, waktu ni itu Nabi SAW boleh tahu secara praktikal. Yang ketiga, setelah turun ke ni tak ada lah ni. Sebab apa? Tidak sebut sembahyang mula-mula tu sembahyang apa. Lepas tu nak tahu lagu mana, waktu dia start lagu mana, tanda dia tak ada sebut sini. Dia sebut kemudian gitu. Tak jelas. Yang ketiga, setelah turun ke bumi, Jibril menjadi imam kepada Nabi SAW dalam sembahyang 5 waktu yang diterima baginda daripada Allah pada malam Mi'raj. Siapa dia jadi tu imamnya bila turun Jibril? Nabi SAW jadi tu imam ke, atau Jibril jadi tu imam, atau sembahyang suku-suku? Tak jelas lah. Sebab dia tidak sebut Ammani Jibril, Jibril telah menjadi imam kepadaku. Tak ada sini dalam riwayat ni. Jadi banyak perkara bapa Imam Bukhari buat mari hadis hak tidak kemak, hak tidak terang, nak buat dalil. Yang keempat, sembahyang yang mula-mula diimami Jibril untuk menunjukkan waktunya pada hari itu. Sembahyang apa dia hak mula-mula? Cuba dia rayak. Bukankah engkau sememangnya mengetahui bahawa Jibril turun bersembahyang Zuhur tu hak kita tambah dalam kurungan hak asar. Dalam mata hadis tu tak ada sebut. Rasulullah SAW juga turut bersembahyang. Jadi sembahyang mula-mula tu sembahyang apa? Tak jelas berdasarkan riwayat ni. Bilangan hari Jibril turun bersembahyang bersama Nabi SAW tak jelas juga. Bahkan apa 5 waktu sehari ni, dalam masa sehari. Tak jelas juga. Yang keenam, tempat di mana Jibril bersembahyang dengan Nabi SAW tak jelas juga. Tak ada sebut mana ni. Dalam rumah dia ke, luar rumah dia ke, dekat Kaabah ke, atau di mana? Di mana-mana lembah. Tak ada sebut. Kalau nak tambah soal lagi, boleh tambah. Iaitu dia tidak royak rakaat berapa rakaat. 4 rakaat hak ni, 3 rakaat hak ni, tak ada sebut. Jadi kira-kiranya tidak berapa terang. Macam mana Imam Bukhari berdalil dengan hak ni untuk kata sembahyang di awal waktu tu lebih molek? Tak ada sebut bahawa sembahyang di awal waktu sini. Tak ada sebut. Lepas tu dia nak ayatnya kelebihan di awal waktu tu jaga. Mana ada sebutnya sini? Cuma dia Jibril turun bersembahyang. Sembahyang waktu awal ke sampai akhir memang boleh sembahyang. Bahkan berdasarkan riwayat yang lain, pada hari yang kedua tu beberapa sembahyang disebutkan hujung waktu dia tu disebutkan. Disebut memang hujung sungguh. Jadi dalam masa tu kalau seseorang tu sembahyang, al-waqtu ma baina hadain, dalam riwayat tu dia sebut waktu sembahyang terletak di antara 2 waktu, hak kemarin dengan hak hari ni. Jadi maknanya kalau sembahyang dalam waktu tu masih lagi kira sembahyang dalam waktu dan tidak salah, apa siapa tegurnya. Ni dapat kau dia lewat sikit je. Apa tujuan Imam Bukhari mari hak ni riwayat Abu Mas'ud kritik Mughirah dan Urwah kritik Umar bin Abdul Aziz, apa maksud? Di mana dia ambil? Tak jelas. Banyak kan. Meskipun 6 atau 7 perkara ini tidak tersebut dengan jelas di dalam hadis ringkas yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah bab di atas, namun kesemuanya memang ada tersebut dengan jelas di dalam hadis-hadis yang lain. Antaranya ialah hadis riwayat Tirmizi berikut. Ada. Jadi maknanya kita kena tengok lain lah. Jadi benda ni ialah kalau sekadar nak fardu ain tu tak payah dah ngaji hak ni. Tapi hak ni kita ngaji ni, mana kita boleh tahu hak kita duduk buat tu lagu mana, latar belakang dia, sejarah dia, dan ulama ambil mana. Kalau kita pakai telan saja ikut lah orang bui,
Sekurang-kurang, mana kalau kita ngaji ni kita tahu. Kalau dalam Bukhari tak ada detail lagu tu. Ada ni main mana? Ulama ambil mana? Ni tempat-tempat dia. Semuanya hadis lah. Kalau kita boleh tahulah. Jadi kadang-kadang kalau dengan kita baca sendiri, kita pun jadi keliru nak faham lagu mana tu. Mana patah waktunya disebut sini tak ada. Bilangan rakaatnya tak banyak kali tak ada. Tapi kalau kita tengok, dengan sebab itulah hadis ni dia kena tengok tu, kena tengok seluruh semua sekali. Tengok jangan tengok jangan tengok satu. Dia kena faham bapa seseorang pengarang tu dia ambil hak rekah bapa. Saja-saja dia suka-suka hati dia nak mengeliru kau kan. Kau atau lagu mana. Jadi kita kena faham keadaan tu. Jadi ini hadisnya. Tak apalah, kita baca terjemahan dia saja. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Jibril alaihi salam telah mengimamiku dekat Baitillah 2 kali. Ada jawapan. Semaya tu mana? Dekat Baitillah. Dekat Baitillah tu dekat mana? Ada lagi riwayat yang lain sebut dekat Baitillah tu dekat mana? Dalam kebanyakan riwayat disebutkan sebelah ataupun dekat makam Ibrahim. Tu maksud. Dekat makam Ibrahim. Itu maksud dekat Baitillah. Dalam setengah riwayat pula disebutkan dekat dengan Baitillah tu di hadapan pintu Kaabah. Situ. Di hadapan pintu Kaabah. Jadi kita boleh tahu semua tu. Jadi terjawab dah. Jadi berapa kali? 2 kali. 2 kali maksudnya 2 hari lah. Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali dan seterusnya 2 kali. Jadi sekarang ni kita boleh tahu hak dalam Bukhari ni sebut macam sehari je. Itu ringkas. Riwayat ringkas. Hak sebetulnya, hak lengkapnya 2 kali. Bukan sekali. Tiap-tiap satu sembahyang tu. Beliau bersembahyang zuhur pada kali pertama. Yang ni hari pertama bersembahyang zuhur. Mana dia tak sebut zuhur dulu. Hak mula-mula sembahyang. Bukan asar dulu, bukan subuh dulu. Tapi ada dalam setengah-setengah riwayat, seperti riwayat Ibnu Ishaq, dia kata bila Nabi SAW tunggu tu sembahyang mula-mula Jibril pimpin dia, iaitu sembahyang subuh. Tapi hak tu tak boleh lawan. Banyak lagi riwayat yang lain yang sahih-sahih dengan jelas menunjukkan sembahyang mula-mula di bumi ni bila dia turun Mi'raj tu dengan diimami oleh Jibril ialah sembahyang zuhur, bukan sembahyang subuh. Sembahyang subuh mana? Sembahyang subuh di Baitul Maqdis bersama dengan arwah nabi-nabi, ruh para nabi. Beliau bersembahyang zuhur kali pertama, yakni hari pertama lah, ketika bayang seperti tali kasut. Jadi ketika bayang sesuatu seperti tali kasut, mana sikit benar. Mana ini kedudukan bayang di khatul istiwa. Mana betul-betul kalau matahari tu ketika tengah hari betul tu tak ada bayang sikit abu kita ni. Kawasan khatul istiwa tak kira lah. Kalau kawasan lain tu dia jadi lagu lain. Dia mesti ada bayang ke mana-mana pun, walaupun tengah hari diri pun sikit sebanyak. Jadi bayang tu tak kira. Hak asal tu tak kira. Kira hak selepas tu. Kira hak selepas tu. Jadi keadaannya ni di Mekah kita boleh tahulah sejarahnya. Masa tu matahari ni betul-betul atas kepala dah tak ada bayang langsung kalau duduk di tengah padang. Tak ada bayang langsung. Jadi dia sikit yang gelincir. Kadar tali kasut. Tali kasut kalau ambil kok panjang tu panjang kalah dah. Bukan kok panjang tu. Tali kasut ni macam-macam, ada hak bulat, ada hak kecil dah, ada hak lebar. Lebar dia tu. Setara tu je. Nampak sikit je. Kalau kita berdiri sikit sekadar tu, gelincir tu orang panggil. Sembahyang zuhur masa tu, mana betul-betul dia awal waktu. Sebab itu saya tulis lebarnya, bukan panjangnya. Kemudian bersembahyang asar ketika sesuatu menjadi sama panjang dengan bayangnya. Kalau kita letak bawah di tengah padang tu, bawah cahaya matahari itu sama panjang. Kita letak goni. Goni ni jadi sama panjang dengan dia. Gitu. Kemudian bersembahyang maghrib ketika matahari terbenam
dan orang yang berpuasa berbuka. Orang buka puasa lah bila masuk maghrib tu kan. Jelas ini. Kemudian bersembahyang isyak ketika lenyap syafaq. Syafaq. Yang ni syafaq bila matahari tu jatuh tu kan dia ada nampak. Mula-mula cerah, lepas tu dia komel, lepas tu hilang. Betul-betul gelap. Betul-betul gelap. Tak ada lagi dah kesan-kesan matahari yang jatuh itu. Kemudian bersembahyang subuh ketika fajar mulai menyingsing dan orang yang berpuasa mulai haram makan. Orang yang berpuasa mulai haram makan. Ketika fajar mulai menyingsing dan orang yang berpuasa mulai haram makan. Bukan hak imsak sebelum masuk subuh tu haram makannya. Tengok sini. Soalnya banyak hadis hak lagu tu. Tapi orang tinggal dah, orang tinggal. Kita tak tegur depan tapi tegur dah koyak siapa lah tu. Dia mau nak makan tak pakai sudah. Nah, kita selesai dah, koyak dah. Begini mau banyak tu dalam Quran, dalam hadis. Pas segala majlis di tempat kita ni tak pakai hak tu. Tanggung lah. Tanggung. Saya lepas dah, koyak dah ni. Berapa kali dah koyak. Pakai juga, pakai. Tak kisah. Tapi layaklah dulu ambil mana hak tu. Ni jelas. Tengok. Berapa kali kita jumpa, berapa banyak hadis. Matahari bila fajar mula-mula keluar. Waktu itulah haram makannya orang puasa. Bukan sebelum pada tu. Ni kita istihad. Dalam jadi masjid, berapa waktu, dalam kalender, dalam semua masuk. Ini akibatnya kecuaian ulama. Mana tak ambil berat tentang sunnah, tentang Quran. Tapi kata ikut Quran dan sunnah. Itulah. Kemudian bersembahyang subuh ketika fajar mulai menyingsing dan orang yang berpuasa mulai haram makan. Pada kali kedua, yakni hari kedua, beliau bersembahyang zuhur ketika bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya, iaitu pada waktu masuk asar hari semalamnya. Masa tu lepas tu sikit sembahyang selalu asar. Kemudian bersembahyang asar ketika bayang sesuatu menjadi satu kali lebih panjang daripadanya. Kemudian bersembahyang maghrib pada waktu hari sebelumnya. Mana sembahyang maghrib? Pada waktu hari sebelumnya, harinya sebelumnya. Kemudian bersembahyang isyak ketika telah berlalu sepertiga malam. Sepertiga malam. Kemudian bersembahyang subuh pada waktu cerah tanah. Waktu isfar dipanggil. Kita panggil cerah tanah. Cerah tanah lagu mana? Nampak dah. Nampak dah. Tapi matahari tak keluar lagi. Nampak dah, kita boleh tahu. Itu kambing. Itu gapa, nampak dah. Orang lelaki, itu orang kuat, kita boleh beza dah. Cerah tanah. Tapi matahari tak keluar lagi. Sedangkan habis waktu subuh ni sebenarnya bukan waktu tu. Bila betul-betul matahari naik lah. Supaya juga asar. Siapa matahari terbenam lah. Bukan seperti ni. Sini pada hari yang kedua disebutkan. Jadi situlah difahami ini waktu hak afdal. Lepas pada tu tak molek lah makruh. Lepas pada tu termasuk dalam waktu makruh. Bukan habis dah waktu dia, tak habis lagi. Tapi termasuk dalam waktu yang makruh. Jadi hak dalam hadis ni, hak kata Umar bin Abdul Aziz ditegur, Mughirah bin Syu'bah ditegur tu bila dia pelewat daripada waktu hak molek tu. Siapa masuk dalam waktu hak makruh ataupun hak kurang molek. Gitulah maksudnya. Kemudian Jibril berpaling kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, inilah waktu, yakni sembahyang para nabi sebelum. Inilah waktu sembahyang nabi-nabi sebelum. Waktu sembahyang, yakni yang 5 itu adalah di antara 2 waktu, semalam dan hari ini. Antara tu. Jadi kalau kita tengok asar, bukan betul-betul menunjukkan akhir tu hari yang kedua. Begitu juga subuh, bukan menunjukkan akhir betul tu. Jadi ini menunjukkan hak dia tunjuk ni tidak semuanya betul-betul menceritakan hak paling akhir. Tidak. Beberapa sembahyang dia menunjukkan hak akhir, waktu yang afdal. Gitu. Bukan habis waktu. Macam asar ke apa di sini. Cuba perhati boleh.
Imam Tirmizi menghukum hadis ini sebagai hasan sahih. Imam Tirmizi menghukum hadis ini sebagai hasan sahih. Selain Tirmizi, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, itu gambar tersebut tu juga meriwayatkannya. Juga meriwayatkannya. Ia telah diriwayatkan oleh tokoh-tokoh hadis tersebut dengan isnad masing-masing daripada beberapa orang sahabat dengan sedikit perbedaan silap lah tu, baikilah gaduh-gaduh buat tu, ni ada silap kita, sedikit perbedaan pada lafaznya. Lafaz tu adalah beza sikit-sikit, tapi mafhumnya sama. Menurut para ulama, walaupun hadis ini tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ia merupakan asas dalam bab penentuan waktu sembahyang fardu yang 5 itu. Kita kena tahu ni hadis ni asas ni, tak ada dalam Bukhari Muslim, tapi semua ulama terima inilah asas tentang waktu sembahyang. Jadi hak nak jadi asas dalam penerima ulama ke apa ni, tidak semesti benda tu kena ada dalam Bukhari dan Muslim baru boleh diterima asas. Tak mesti gitu. Tak mesti. Beberapa perkara yang tidak jelas di dalam hadis Bukhari di atas telah diperjelaskan oleh hadis ini. Antara perkara yang jelas kepada kita melalui hadis ini ialah satu, Jibril telah turun ke bumi untuk menentukan waktu-waktu sembahyang fardu yang 5 secara praktikal. Memang Jibril Tuhan hantar dia mari. Bukan kata Nabi tunggu gitu saja. Tunggu gitu saja, tidak. Lepas tu dia tentukan sendiri, tidak. Jadi ini semua menunjukkan kelebihan dan keistimewaan sembahyang itulah. Sebab waktu dia tu pun di apa nama ni, diberi perhatian khusus, diberi perhatian khusus tentang waktu dia tu juga. Yang kedua, untuk maksud itu Jibril telah menjadi imam kepada Nabi SAW selama 2 hari berturut-turut. Jadi 2 hari berturut-turut. Jadi ini semua ni menunjukkan pada skala benda lain tidak gitu semua. Tidak kata dia mari puasa kau misalnya. Dia mari puasa kau, nak puasa lagu mana dia dah. Mungkin dia tidak makan tak minum. Dah lah dia mari waktu tu kau, waktu ni. Misalnya dia royak ni, masa ni. Dah. Ataupun lain-lain tak ada lagu tu. Nak buat haji kau dia tunjuk tak ada lagu tu. Tapi semaya waktu dia tu di tugas khusus Jibril turun mari ke bumi ni untuk memimpin Nabi SAW selama 2 hari berturut-turut, bukan hanya 1 hari seperti tersebut di dalam hadis Bukhari di atas. Sekadar menyebutkan Jibril telah menjadi imam kepada Nabi SAW secara jelas itu memanglah ada di dalam Sahih Bukhari juga, iaitu melalui saluran riwayat Al-Laits daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri di bawah bab zikril malaikah. Dalam riwayat ni tak ada Jibril jadi imam tu pun tak ada sebut, tak ada jelas. Tapi sekadar tu kalau nak ayat Jibril jadi tu imam ada di tempat lain. Di tempat lain memang Jibril jadi tu imam, tapi itu pun masih khilaf lagi berdasarkan riwayat tu lah. Orang yang tak saya pakai riwayat tu dia kata dah, dia kata dah. Jadi dia jadikan hak ni sebagai asas, hak ni sebagai asas. Tetapi riwayat itu sama seperti riwayat di sini juga, hanya menceritakan kisah Jibril menjadi imam kepada Nabi SAW dalam 1 hari sahaja. Tapi sebut jadi imam pun situ pun sehari je. Jadi makna dalam Bukhari ni mana-mana pun tak ada sebut 2 hari. Tak ada sebut semaya 2 hari, tak ada. Yang ketiga, sembahyang yang mula-mula diimami Jibril untuk menunjukkan waktunya ialah sembahyang zuhur. Itu hak mula-mula sekali. Sama juga dengan peristiwa pemalingan kiblat tu. Itu pun ada waktu zuhur juga. Ada waktu zuhur juga. Jadi boleh kita katakan kalau kita nak bila waktu sembahyang hak mula-mula, kita bila dengan zuhur. Sebab banyak peristiwa yang memang dahulukan zuhur daripada hal lain-lain. Termasuk ini salah satunya.
Yang keempat, tempat Jibril bersembahyang dengan Nabi SAW dalam peristiwa berkenaan ialah dekat Baitullah. Yang kelima, perincian waktu yang tersebut di dalam hadis ini tidak semuanya menunjukkan betul-betul awal dan akhir waktu sembahyang. Tidak semuanya. Sebahagian daripadanya hanya menunjukkan akhir waktu mustahab, yakni waktu yang masih dianggap elok bersembahyang padanya sahaja. Seperti dapat anda lihat pada perincian waktu sembahyang asar dan isyak misalnya. Isyak tu pun tidak sampai akhir juga, 1/3 malam, malam yang kedua. Dia sembahyang waktu tu. Padahal isyak ni sampai subuh, waktu dia lagi, waktu lagi, tapi waktu hak molek. Kerana waktu akhir sebenar bagi sembahyang asar ialah apabila terbenam matahari, dan waktu akhir sebenar bagi sembahyang isyak pula ialah apabila masuk waktu subuh. Kemuskilan pertama sahaja nampaknya tidak terjawab melalui hadis ini, tetapi jawapannya akan dapat anda temui misalnya di dalam hadis berikut ini. Ini panjang. Ini panjang, lagu mana? Perincian dia lagi. Dari segi berapa rakaat, kenapa tak ada sebut dalam riwayat tadi kan? Tak ada sebut, disebut asar, zuhur gitu ya. Kemuskilan pertama kau ni, Jibril telah turun ke bumi pada hari berikutan malam Isra'. Mana malam ni, katakanlah malam ni Isra' Mi'raj, esok tu selalu bagi. Tak ada sebut dalam riwayat tadi. Jadi orang boleh kata, berapa lama lepas pada tu? Lepas pada terima turun Mi'raj tu, berapa lama lepas pada tu baru diajar tentang waktu. Jadi jawapannya pada hari esok tu selalu. Hak ni ada mana? Beberapa perkara tentang bilangan waktu, baca derah kokoh, dan hari keesokan tu ataupun berapa lama selepas pada turun Mi'raj tu. Dalam ni ada jawapan dia. Kita baca terjemahan dia sajalah untuk ringkas. Bermaksud, kata Nafi' bin Jubair dan lain-lain, pada keesokan hari daripada malam diisrakan Nabi SAW. Jelas tu kan? Pada keesokan hari. Tidak ada yang mengejutkan baginda SAW kecuali Jibril. Tahu dia tengok Jibril mari. Jibril mari. Jibril turun ketika matahari tergelincir. Dia turun waktu tu. Kerana itulah zuhur dinamakan sembahyang yang pertama. Jelas dalam hadis ni. Nabi SAW memerintahkan supaya diseru orang ramai untuk bersembahyang dengan ucapan as-salatu jami'ah. Tu cara nak panggil tu, dia panggil lagu tu. Bukan dia pergi sembahyang seorang, ada lagi ramai lagi alik belakang dia. Jibril mari, orang lain tak nampak lah. Nabi SAW saja nampak. Alik belakang dia tu makmum, alik belakang Nabi. Dalam riwayat ni juga kita dapati, bukan maya Jibril seorang, dia seorang. Tak. Itulah pentingnya. Makna tengok hadis tu banyak tempat lah. Tengok sini tengok, baru kita dapat buat kesimpulan. Rupanya yang kita duduk buat ni ada asas semuanya. Jadi istimewa lah kita nak banding dengan agama-agama lain. Mana ada begitu mu? Tak ada. Tak usah cari dalam dunia. Tak ada. Sebab apa? Sebab azan tak ada lagi masa tu. Azan ni baru ada di Madinah. Sedangkan ni sebelum Madinah, masa di Mekah lagi. Masa Nabi SAW di Mekah. Sebab tu dia boleh sembahyang dekat Baitullah tu. Kalau dia sudah hijrah, dia nak sembahyang mana? Memang dia tak pergi. Macam mana dia nak sembahyang dekat Baitullah tu kalau setelah dia berhijrah? Orang kafir duduk lapar darah dia tu, nak bunuh dia tu. Mana dia tak kelik dah pergi Mekah tu setelah berhijrah. Kecuali pada tahun yang kena itu pun bersusah kan? Susah, tak boleh masuk, kena boleh masuk tahun depan kalau nak, dengan syarat-syarat begini-begini, macam-macam lah syarat. Jadi ini semua menunjukkan berlaku di Mekah. Jadi orang yang kata Isra' Mi'raj ni berlaku di Madinah tak tepat. Sebab apa? Nabi SAW bersembahyang dekat Baitullah dengan Jibril mari. Maka berkumpullah mereka, yakni sahabat-sahabat lah. Lalu Jibril menjadi imam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pula menjadi imam kepada orang ramai. Jadi mana dua tu imam lagu ni kan? Mana dua tu imam lagu ni? Sebenarnya Nabi SAW ikut perbuatan dia tu.
Hak tu hak lebih tepat. Dia bukan jadikan betul-betul dengan niat Jibril tu jadi tu iman tu. Tu dia tu. Hak zahirnya tu iman kepada orang ramai Nabi. Dia bukan nampak pun Jibril tu. Dia ikut iman tu ikut Nabi lah. Nabi SAW ikut Jibril. Kalau Jibril kau jadi tu iman. Hak kata Jibril jadi tu iman dalam hadis-hadis tu zahirnya, perbuatan dia tu macam Nabi tu. Perbuatan dia. Sebab ini permulaan. Lepas pada tu tak boleh. Dah tak ada dah lagu tu. Walaupun setengah ulama kata memang jadi iman sungguh. Dia kalau jadi iman sungguh, orang lain kepada orang lain tidak jadi dua tu iman. Seorang Nabi je. Mungkin dia tak nampak pun Jibril tu. Tapi bagi saya hak lebih kuatnya tidak. Kata jadi tu iman tu berdasarkan zahir. Sekali pandai. Hak sebenarnya dia tidak niat buat Jibril tu jadi tu iman. Sebab itulah benda ni dipertikaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia kata kepada Urwah, waktu molek tu hak kamu riwayat tu. Nanti hak tu kita akan jumpa perbincangan tu. Di mana Umar bin Abdul Aziz pertikaikan bila Urwah tegur dia, kata dia pun kata i'lam ma tuhaddis. Kena tahu molek hak kamu riwayat tu. Apa makna dia? Jadi nampak macam Nabi ikut Jibril. Mana lebih Nabi dengan Jibril? Dia persoal aku tu. Kalau Nabi lebih daripada Jibril, apa dia ikut? Jadi kalau ikut suku tidak sebagai tu iman sungguh, cuma ikut pergerakan dia saja, itu tak ada masalah. Baginda SAW memanjangkan 2 rakaat yang pertama dan memendekkan 2 rakaat yang kedua. Mana memendekkan, dia tak baca surah lah kekiranya, baca Fatihah saja dalam 2 rakaat yang akhir zuhur itu. Kemudian Jibril memberi salam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pula memberi salam kepada orang ramai. Jadi Jibril Assalamualaikum tu dia beri salam kepada Nabi, duduk di belakang dia. Nabi SAW pula beri salam kepada makmum. Gitu maksud beri salam. Beri salam kepada makmum, ke belakang. Kiri kanan tu maksudnya, kanan dan kiri itu maksudnya beri salam kepada makmum. Sembahyang asar juga dikerjakan mereka seperti sembahyang zuhur. Jadi sebab tu juga. Kemudian Jibril turun di awal malam, lalu diseru dengan ucapan jami'ah as-salah pula. Jadi silap lah tu. As-salatu jami'ah. Tak macam mana jadi terbalik pula tu. Jadi as-salatu jami'ah. Jadi kita baikilah tu. Maka bersembahyanglah Jibril bersama Nabi SAW. Di dalam 2 rakaat pertamanya Nabi SAW membaca tu maksudnya surah selepas surah Al-Fatihah. Dan beliau memendekkan rakaat ketiga dengan tidak membaca mana-mana surah yang lain selain surah Fatihah. Itu jelas tu. Jelas lagu mana cara. Jadi hak kita buat kan, hak tu hak duduk buat lah ni mana-mana dunia pun. Tak ada mazhab mana pun kata rakaat yang ketiga tu baca derah mari. Mana ada. Kalau lagu tu punah dah tu. Tak lagi dah. Tak ada khilaf hak tu. Ada khilaf. Zuhur ni rakaat akhir tu baca derah. Rakaat apa ni, rakaat dia tu semaya tu baca derah. Tak ada. Ada hak Nabi baca derah, tapi semua tak pakai gitu. Dia faham, semua faham. Nabi SAW baca derah sikit-sikit, jadi nak royak gap dia dia baca. Bukan dia baca semua. Bukan sebagai satu sunnah yang semoleknya sepatutnya dituru waktu tu. Jadi ada kalanya Nabi SAW buat ni bukan untuk dituru, tapi untuk diketahui saja gapo dia baca. Rupanya dia baca ayat Quran jugalah, Fatihah juga, surah juga, gitu. Kemudian Jibril memberi salam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pula memberi salam kepada orang ramai. Kemudian setelah berlalu sepertiga malam, ni yang kedua lah ni malam yang kedua, yang di Jibril turun pula. Maka disuruhlah dengan ucapan as-salatu jami'ah. Dengan itu berkumpullah mereka
Lalu Jibril menjadi imam pula, jatuh ayat baikilah, menjadi imam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pula menjadi imam kepada orang ramai seperti tadilah juga. Di dalam 2 rakaat pertama sembahyang Isyak itu, baginda SAW memanjangkan bacaannya dengan suara kuat. Dia baca derahlah, di samping memendekkan 2 rakaat terakhirnya. Kemudian Jibril memberi salam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pula memberi salam kepada orang ramai. Kemudian setelah terbit fajar, Jibril menjadi imam dalam bersembahyang subuh dengan Nabi SAW. Baginda pula menjadi imam kepada orang ramai di dalam 2 rakaat subuh. Di dalam 2 jatuh pula, 2 lah, bukan di dalam 2 rakaat subuh itu Nabi SAW membaca surah yang panjang dengan suara yang nyaring. Memang panjang subuh tu dia baca. Kemudian Jibril memberi salam kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pula memberi salam kepada orang ramai. Hadis riwayat Abdul Razak di dalam musannafnya. Walaupun hadis ini mursal, tetapi ia juga sahih. Ini mursal yang sahih. Kerana itulah Ibnu Abdul Bar berkata, tiada khilaf di kalangan ulama tentang turunnya Jibril pada keesokan hari daripada malam Isra ketika tergelincir matahari. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Untuk mengajarkan kepada Nabi SAW tentang cara-cara bersembahyang dan waktu-waktunya. Jadi waktu itu tak ada khilaf. Jadi jelaslah saat ni boleh kita jadikan panduan tambahan daripada riwayat Tirmizi sebelumnya. Nampaknya tak ada dah tu seterusnya tu. Inilah apa ni, bersembahyang pada waktu inilah aku diperintah supaya menunaikannya denganmu tu. Tak ada dah, kita sekat tu dulu untuk hari ni. Wallahu alam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu. Ada lagi soalan lain? Ustaz dia hadis pertama dengan hadis kedua. Hadis saya tanya. Sahih tak mana? Pada permulaan semaya zuhur tu dah, adakah Rasulullah baca kuat pada 4 rakaat tu ataupun baca slow? Masa kalau baca slow maknanya nak tahu guana benda tu dimulai dengan Fatihah tu. Ya, memang dia baca qahar lah waktu tu. Cuma dia tahu tu berdasarkan hadis yang lain lah. Misalnya kita kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Daripada situ dia tahu. Lepas tu ada pada ketika yang lain Rasulullah SAW sepakat tadi lah, dia sengaja perderah. Jadi perderah tu tidaklah kata semua. Misalnya kalau kita baca kata-kata ada beberapa ayat
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi bunyi hak tu beberapa ayat, tidak semua tapi dimaklumilah. Hak ni surah Fatihah misalnya. Gitu. Hak ni surah ni maklum. Bukan baca derah super hak semaya jahriyah tu dak lah sepenuhnya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan solat saya jika saya baru terperasan aurat saya sudah lama terbuka sedikit? Orang lelaki ke orang puan ni mana? Hak jumpa tanya tak? Jadi kalau orang puan, kalau orang lelaki, hak maksud aurat tu hak mana? Hak maksud dia ni aurat ni hak mana? Dia banyak lagi khilaf kan. Kita sudah belajar dalam Bukhari ni dulu lama dah kan. Adalah dalam tu perbincangan tentang aurat gapo ni. Bahkan dalam semaya tu disebutkan pakai luas pendek pun ada kan. Mana kira-kiranya benda ni benda khilaf. Siapa kau peringkat tu? Tidak batal. Yang buat gitunya saya normal orang tu, orang ni orang besar-besar Imam Bukhari kemukakan dahulu. Jadi boleh jadi hak kita kata aurat tu sebenarnya masih khilaf lagi. Tengok dulu setara mana. Kalau maksud aurat tu nampak rambut sikit, misalnya kalau orang kuat nampak rambut sikit, ya kalau mengikut setengah-setengah mazhab tak boleh lah, dia kena jaga betul lah, tak boleh lah. Tapi setengah-setengah tu benda khilaf juga. Setengah-setengah mazhab tak apa. Kalau kita pergi ke Pakistan, ke India, saya sendiri tengok lah bini Maulana, anak Maulana. Pasal saya boleh tengok tu, saya budak masa tu, tak apa boleh masuk dalam rumah, orang-orang lain tak boleh. Jadi kita memang dia pakai biasa, pakai baju biasa, baju kurung tu dia pakai luar, kaki nampak, rambut dia pakai kain kelupung biasa, gitu. Ni duduk sini gitu. Jadi nampak lah rambut ni ada, nampak banyak lah tubik-tubik. Memang tidak jadi masalah kepada mereka. Lepas tu sini ni lengan nampak. Lepas sebab dia pakai baju kurung. Setara tu memang amalan dia begitu. Dan dalam mazhab dia tak apa. Jadi hak mana yang dimaksudkan dengan aurat tu? Kita kalau tahu saat ni mudah. Tapi kalau mengikut setengah-setengah mazhab, misalnya mazhab Syafi'i, bila tak boleh terdedak aurat tu, tak boleh lah, tak usah lah sembahyang. Dia kena ulas semula. Gitu benda je. Gitu benda. Tapi kalau kita tahu dah, sama ada daripada awal lagi kita tahu dah benda ni, kita pakai hak ni, hak tak apa ni, tak apa. Ataupun kita tak sedar tapi kita tahu ada, kalau sekiranya berlaku kita kira nak pakai hak tu, tak apa juga. Sebab kita tahu, kita kira nak pakai hak tu. Kalau sekiranya didapati bahawa rambut kita keluar, kita tahu dah, kalau sekiranya berlaku gini memang kita buat keputusan dah, kita akan pakai hak tak apa. Hak tak apa. Tapi kalau mengikut setengah-setengah mazhab yang ketat dalam masalah ni, memang tak boleh. Kena jaga benar lah. Kena jaga benar. Yang kedua, adakah nikah khitbah, nikah misyar? Satu ketika dulu saya pun tak faham juga ni. Orang tanya, ada apa nikah misyar? Ada ke misyar? Rupanya dibaca misyar tu. Jadi misyar. Sebab tulis kan M-I-S-Y-A-R. Jadi dia baca misyar. Gapa dia misyar? Kata tak? Misyar. Baca gitu, bukan misyar, misyar. Supaya K-U-N-Y-A-H. Kunyah. Bukan kunyah, kunyah. Hak tadi kan Abu gapo-gapo tu, Abu Mas'ud, Abu gapo tu, itu kunyah. Tapi kalau kita baca kunyah, kau dia kunyah dah. Tanya kunyah pula, apa makna dalam bahasa Arab kunyah? Mana ada nyonya dulu bahasa Arab tu dah. Biar tu ada nyo tu dulu. Nyo tu tak ada, bukan huruf Arab, huruf Melayu. Kunyah. Gitu. Ni misyar. Jadi apakah hukumnya? Ada dalam hukum fiqh Islam, atau ia hanya sekadar istilah yang dibuat orang, atau hanya sekadar adat? Dan adakah ada pandangan ulama mana-mana mengenainya? Nikah misyar ini maknanya orang perjalanan lah, orang perjalanan mengembara sama.
mengembara sokmo. Jadi bila dia mengembara tu, adalah orang perempuan yang suka dengan dia, tak apa, rela. Bila dia mari, tak apa, duduk dengan dia. Bila dia tak ada, tak apa. Dia tidak, dia makna bebaskan daripada ikatan giliran gapo, dia tak apa. Mana pada hakikatnya nikah misyar ini sebenarnya poligami lah, tapi dalam bentuk itu. Dan kalau dengan persetujuan, dengan keizinan, dengan kesukarelaan hati, itu tak jadi masalah. Tidak jadi masalah, asalkan jangan muta'ah, sudah lah. Itu tidak muta'ah tu, memang akad molek dengan walinya, dengan saksinya, ada belaka. Cumanya molek kau dibuat lagu tu. Ya, kalau nak kira hak sepenuh molek, tentu kita kata tidak. Tentu kita kata tidak. Yang penuh dengan tanggungjawab, yang mengikut giliran, molek, jaga gapo semua tu hak-hak isteri. Tapi katakanlah isteri dia tu memang tak apa, tak buat giliran apa, tak apa. Dia apa-apa, dia atas redha je sebenarnya. Tak buat giliran apa, tak apa. Tak boleh piti pun tak apa dia. Dia pun tak habis dah piti, banyak dah piti. Nak buih ada lagi. Misalnya kalau begitu keadaannya, tak apa. Hal ni termasuk dalam hal tu lah. Tidak lain, bukan benda lain. Cuma istilah tu istilah baru. Istilah tu istilah baru. Riwayat daripada Ibn Abbas, ni saya terjemah lalu lah. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, saya tengok dalam syurga, nampak kebanyakan penghuni syurga tu orang-orang sesat. Ni dia orang yang Arab saja ni. Wa tala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya tengok dalam neraka, kebanyakan penghuninya ialah perempuan. Assalamualaikum Ustaz. Soalan satu, macam mana kita sepatutnya memahami hadis ini dan beramal dengannya? Soalan dua, adakah Islam tidak menggalakkan umatnya kaya dan menggalakkan umatnya al-fuqara? Jadi sesaklah. Jadi hak tengok orang perempuan ramai dalam neraka tu, ya dah kan bang ni kan. Jadi banyak berulang-ulang kadang-kadang soalan tu kan. Jadi hak tu lagu mana? Pakai tengok CD dah. Pakai tengok CD ataupun tengok dalam YouTube kau apa, tengok situ lah. Jadi hak tengok kebanyakan ahli syurga ni orang-orang hak sesak. Sesak ni lagu mana? Fakir. Fakir ni dalam istilah Arab, dia tidak semesti sesak apa ke dana. Sebab tu orang zaman dulu kan tulis kan ada al-faqir ila Allah. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Dalam Quran kata Tuhan hak kaya sebenarnya, kamu semua sesak belaka. Sesak dari segi memerlukan kepada Allah. Tak ada orang hak tak perlu kepada Allah. Dari sudut itu maksudnya. Orang yang jiwa dia cuma memerlukan kepada Allah. Orang kafir, ateis, hak tak percaya kepada agama, dia tak rasa perlu kepada Allah. Jadi itu maksudnya di sini, bukan nak menggalakkan jadi sesak, molek jadi sesak untuk jadi ahli syurga. Tak. Tidak gitu. Sebab Nabi SAW kan berlindung dengan a'udzubika minal faqri. Aku berlindung denganmu daripada kepapaan. Kan dia berdoa. Apa pula? Doa benda hak molek. Apa ni? Hak molek tu apa tak usah berlindung lah kita kata. Mintaklah hak tu sepatutnya. Tidak. Jadi di sini maksud fuqara tu lain. Serupa dengan dalam ayat tu, Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah kaya, kaya ni semua mana ada ni perlu ke dia belaka. Itu maksud kaya. Dan dia tidak perlu kepada siapa-siapa. Itu kaya, maksud kaya. Sesak perlu kepada orang lain. Tak ada kata manusia ni tak perlu. Mesti perlu. Kaya setara mana, dia perlu nak menapah, nak hidup, nak makanan, nak gitu gini, perlu. Dia tidak buat diri makanan tu belaka. Itu maksud di sini. Jadi orang yang ada kesedaran itu, orang yang ada kesedaran gini, orang mukmin, orang Islam. Itulah jawapannya. Ni cara Yasin ni, baca Yasin ini Allah SWT ampunkan
dosa. Ini semua ni kebanyakannya berhubung dengan Yasin ni. Hak ni hadis yang pertama ke atau yang kedua, yang dicatat di sini, iaitu baca, kita baca. Halus sangat tulisan dia ni. Tak nak bahasa. Tak apalah, kita ambil hak Arab tu besar kan. Hak Rumi ni halus sangat, tak nampak ni. Berapa ni? 10 ke berapa? 10 besar lagi ni. Ni 8 kau bawah lagi pada tu ni saya ni. Jadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jantung Quran ialah Yasin. Tidak ada sesiapa pun membacanya dengan ikhlas kerana Allah dan mengharapkan hari akhirat, melainkan Allah mengampunkannya. Bacalah Yasin ala mautakum, kepada orang-orang mati atau nak mati di kalangan kamu. Ada dua makna dia. Dia kata gini, dia kata gini, ada khilaf. Sebenarnya kebanyakan hadis-hadis hak lagu ni termasuk ni dhaif. Untuk kita nak pakai sendiri sebagai apa, adalah juga kelebihan. Boleh, tapi nak buat sebagai satu ketetapan jadi lebih sangat daripada hak lain, dan kita betul-betul yakin ada faedah lah, tak boleh lah betul. Yang kedua, hak ni pun tak nampak juga ni, halus derajat ya. Hak Arab dia, siapa-siapa masuk ke kubur, dia baca surah Yasin, Allah SWT peringatkan azab daripada ahli kubur tu, dan dia dapat pahala sebanyak pahala, dia dapat pahala ataupun kebajikan sebanyak pahala orang ahli kubur. Hak ni mengarut ni. Hak ni maudhu', tak boleh pakai. Maudhu'. Jadi itulah kedudukan. Benda ni tak boleh buat pegangan sangat, gomo sangat. Hanya boleh kita doa istighfar untuk orang sudah mati tu je. Adapun baca Quran, Yasin ke gapo, kita kena ingat orang-orang sini hak ikut mazhab Syafi'i tu. Imam Syafi'i kata baca Quran tak sapa pahala kau orang mati. Dan kalau lagu tu dia tak tahu kau Yasin ni, hak ni. Dia tahu dah tu. Jadi gitulah secara ringkas. Ustaz, pembagian surat Yasin sebagai ganti sisa di majlis sendiri. Sisa kan? Itu dia, kerana ada benda-benda macam ni lah, dipercayai lah. Kalau sampai ke peringkat percaya, itu termasuk dalam akidah. Dia tak boleh benda-benda setara ni nak jadi akidah. Jadi sepatutnya tak usah balik telur semula lah, molek lagi dah. Sebab telur tu dia gini, dia ada simboliknya. Kita kata walaupun ada, walaupun kita kata resam saja, tapi dia ada simboliknya. Kalau orang kahwin tu dia nak anak, telur tu kalau kepada binatang ayah lah, kita kata telur tu lah puncanya, biar dapat telur lah. Dia ada simbolik. Tak apa, tidak semua adat ni benda-benda orang buat tu dia rendah, tinggi. Setengah-setengah tu tinggi. Maksud dia baik tu daripada duduk sebab gini. Sebab sebab gini bermakna sebab dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada pasal. Boleh dosa. Baik dosa lah. Wallahu a'lam. Pada semua, setakat saja kuliah kita pada hari ini. Yang majlis akan terima kasih kepada Maulana. Jadi, pada sama-sama kita tutup dan kita pada hari ini.